Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Postan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang saya hormati, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, iaitu juz pertama daripada Siyarus Salikin, bab ke-7 pada menyatakan adab-adab, iaitu pada menyatakan adab-adab membaca Al-Quran. InsyaAllah kita berada pada muka surat 437, iaitu ada adab yang zahir di dalam membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Adab-adab yang zahir di dalam membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran itu amat banyak. Setengah daripadanya itu ialah suci dari hadas. Jadi adab dia, kita kena pastikan kita suci daripada hadas, dan setengah daripadanya itu hendaklah ia membaca Al-Quran itu dengan kelakuan yang beradab, seperti ia duduk menghadap kiblat dan menundukkan ia akan kepalanya. Jadi penuh adab, tawaduk, menundukkan kepalanya dan lain-lain. Dan hendaklah duduknya itu seperti duduk di hadapan gurunya dan jangan ia bersila. Kerana di kalangan orang sufi terutamanya, sila tu bagi dia macam bos. Kalau guru dia bersila, contoh dia duduk bersila, yang zaman dulu duduk atas lantai, maka murid dia jangan bersila. Dia kena lipat kaki. Berzikir tu lipat kaki dan lain-lain. Cuma kalau yang dah tua-tua macam kami ni, dah tua ni, lipat kaki kalau berzikir lama-lama, baca Quran lama-lama, kram juga kan. Contoh darah tak jalan dan lain-lain, tak boleh nak diri. Jadi itu lainlah kes dia, bolehlah. Tapi kalau asas dia bagi penuntut ilmu, dia kena jangan ia bersila dan jangan ia duduk bersandar dan jangan seperti kelakuan orang yang takbur. Duduk macam orang, macam bos, jangan. Jadi dia kena ada hormat dan tawaduk dengan Al-Quran. Dan seyogyanya duduknya itu duduk di dalam sembahyang. Dan yang terlebih afdal kelakuannya itu dibacanya akan Al-Quran itu di dalam sembahyang padahal berdiri. Kan? Dan membaca Al-Quran itu dalam sembahyang itu iaitulah setengah daripada amal yang terlebih afdal. Tetapi jikalau dibacanya akan Al-Quran itu dengan tiada mengambil air sembahyang atau dibacanya dengan berbaring, nescaya hasil pula pahalanya itu, tetapi kurang pahalanya itu daripada pahala yang terdahulu. Itu seperti firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu artinya mereka itu yang menyebut akan Allah Ta'ala padahal berdiri dan padahal duduk dan padahal berbaring di atas lambung mereka itu. Surah Al-Imran ayat 191. Ini. Jadi bukan tak boleh, boleh. Tapi maksud dia adabnya kena duduk yang sempurna, yang baik, yang bagus. Kan, tapi kuranglah pahalanya. Walaupun Allah SWT berfirman menunjukkan boleh. Kalau orang yang tak boleh nak duduk, tak boleh nak ni, terpaksalah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, sentiasa yadhkurunallah. Hadiri wal hadir hafizakumullah. Maka bahawasanya dipuji oleh Allah Ta'ala
Jadi dipuji oleh Allah Ta'ala atas sekalian mereka itu, tetapi mendahulukan ia pada sebutan itu akan mereka yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan berdiri. Kemudian maka orang yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan duduk. Kemudian maka orang yang menyebut Allah Ta'ala dengan berbaring. Okay, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini adalah kata Sayyidina Ali. Apa Sayyidina Ali kata? Man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi sholati falahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Wa man qara'ahu fi ghairi salatin wa huwa ala wudu'in fa khamsun wa ishruna hasanatan. Wa man qara'ahu ala ghairi wudu'in fa ashru hasanatin. Artinya barang siapa membaca akan Al-Quran padahal ia berdiri di dalam sembahyang, nescaya adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf itu dibalas 100 kebajikan. Dan barang siapa membaca akan dia padahal ia duduk di dalam sembahyang, maka adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf itu dibalas dengan 50 kebajikan. Dan barang siapa membaca akan dia di dalam ketika yang lain daripada sembahyang, padahal ada baginya air sembahyang, maka iaitu dibalas dengan 25 kebajikan. Dan barang siapa membaca akan dia dengan tiada air sembahyang, maka dibalas dengan 10 kebajikan. Tetap ada ganjaran walaupun kurang daripada yang sempurna. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah, ini pentingnya kita membaca Al-Quran, dan of course dengan beradab ada lebih tinggi derajat daripada kurangnya beradab. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu wa tafsilu fi miqdaril qira'ati annahu in kana min al-'abidin as-salikin bi tariq al-'amali fala yanbaghi an yanqusa an khatnatayn fil usbu'. Masya-Allah. Wa in kana min as-salikin bi a'malil qalbi wa durubil fikri aw min al-mushtaghilin bin nashril ilmi fala ba'sa an yanqusa fil usbu'i 'ala marratin. Wa in kana nafidhal fikri fi ma'anil Qur'ani faqad yaktafi fi syahri bi marratin li kathrati hajatihi ila kathrati tardidi wa ta'ammuli. Dalam kitab Ihya, ni Imam Ghazali sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa dia maksud dia? Artinya, dan perceraian pada kadar membaca Al-Quran itu, bahawasanya jika ada ia daripada orang yang abidin, yang menjalani dengan jalan amal, yakni jalan membanyakkan ibadat yang zahir, maksud dia orang yang banyak amal, abid, maka seyuknya bahawa jangan mengurangkan ia daripada 2 kali khataman di dalam 7 hari. Jadi semakin banyaklah. Jadi sehari itu dia membaca, bukan sehari, seminggu minimum 2 kali khatam. 2 kali khatam. Banyak tu. Jadi contoh dia, 1 hari 5 juz. 2 hari dah 10 juz. 6 hari dah tak cukup. Jadi 1 hari dia kena 8 juz misalnya. Kan, 8 juz. Banyak tu. Tapi cuba baca. Kalau penuntut ilmu ni biasanya yang hafal Quran 3 juz sehari, 5 juz atau 3 juz sehari. Tapi dengan sibuk untuk menuntut ilmu dan lainnya. Tapi kalau abid yang ada di luar sana kena seminggu 2 kali. Sebab itu saya tolak orang yang menuduh tasawuf, menuduh sufi. Kenapa sufi ni nak berzikir-zikir, hizib bahar lah, hizib autat lah, zikir zihir, hizib nasar lah, hizib bari lah, hizib macam-macam hizib. Kan Quran ada, bacalah Quran. Jawab macam tu. Kita dah jawab bahawa orang tasawuf ni, orang sufi ni, Quran ni mesti baca je. Kena baca. Tak payah mengaku tasawuf, tak payah mengaku orang tarikat.
Kalau dia tak nak, malas, tak nak membaca Al-Quran, kena baca. Tapi manusia ini, dia ada jaded, kita panggil bahasa Inggeris dia kan, macam dia rasa manusia bila dia baca Quran saja dia nak jeda, dia nak stop, dia nak rasa bahasa Indonesia jeda, dia nak kena stop untuk refresh diri dia. Tapi orang sufi dia tak nak stop tengok TV. Ni. Dia tak nak stop buat benda yang sia-sia. So dia stop dengan cara baca wirid yang lain. Baca Dalil Khairat, ada yang pilih baca Hizib Bahar, ada yang baca Hizib Kabir, ada yang baca fikir lain-lain. So bila dia dah refresh, dia tukar, dia kembali, baca balik, membaca balik apa yang dinamakan dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran balik. Meneruskan. Sehingga atau dia macam dia buat target. Sehari dia kena baca 5 juz. Setiap hari contoh. Maka dia dah target pagi dia akan baca Al-Quran. Siang dia baca doa ni. Siang ni baca wirid ni. Dia dah buat sehari dia dah ada jadual dia. Dia macam itulah. Itu. Jadi jangan tuduh sebarangan. Jangan kata orang tasawuf ni mereka tidak beramal, mereka tak baca Quran, sibuk dengan zikir dan lain-lain. Tidak betul. Kerana Quran ini afdalul zikri termasuk adalah Al-Quran. Imam Ghazali sendiri menyebutkan bahawa bagaimana ayat yadhkurunallah itu disandarkan juga kepada Al-Quran. Jadi yadhkurunallah ni adalah umum, apa saja yang boleh menyebabkan kita mengingat Allah SWT. Baca Quran, of course kita mengingat Allah SWT. Of course kita akan mengingat Allah SWT. Kerana apa? Kerana dia sedang baca Al-Quran, dan siapa yang turunkan Al-Quran kalau bukan Allah? Ini yadhkurunallah. Kalau tu membaca Al-Quran, kan? Membaca Al-Quran. Zikir mengingatkan Allah, of course. Salawat mengingatkan Allah juga. Sebab apa? Bila berselawat ingat Rasulullah SAW, lain tak bukan siapa yang utus Rasulullah SAW? Allah SWT. Siapa yang kita puji kerana mengutus Rasulullah SAW? Allah. Siapa yang kita mohon kepadanya untuk berselawat kepada baginda SAW? Allah. Sekembali kepada akan mengingat Allah SWT akhirnya. 2 in 1. Itu tujuan selawat juga. Dia 2 in 1. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Okey, maka seyuknya bahawa jangan mengurangkan ia daripada 2 kali khatam di dalam 7 hari atau dalam usbu'. Dan jikalau ada ia daripada orang yang salikin, yang menjalani segala amal yang di dalam hati dan dengan segala bahagi daripada fikir, atau ada ia orang yang masyghul dengan mengajar ilmu, para ulama, para ustaz, para masyayikh mursyid, wariqah, dia ada murid, dia kena ajar murid dia, orang-orang yang beramal, yang memberi manfaat, maka tiada mengapa bahawa ia menyampaikan di dalam 7 hari itu atas sekali khatam. 7 hari sekali khatam. Tu pun banyak, Ustaz. Kalau 5, 6 hari, jadi 1 hari 5 juz. Itu saya kata, penuntut ilmu biasanya 1 hari 5 juz. 5 juz kurang sikit 4. Ni. Jadi Syekh Usamah Said Al-Azhari waktu di Nashrul Quran dia menceritakan bahawa dia membaca Al-Quran, dia jumpa orang yang membaca Al-Quran dengan hafazan yang kuat dan juga dah biasa. 1 juz boleh dibuat dalam masa 10 minit kalau tak salah. 15 minit. Kalau tak 15 minit, saya lupa. Dia ada sebut. Ada dalam recording, boleh tengok. Jadi sehingga kan tidak mengherankan orang yang boleh mengkhatamkan sehari semalam 1 Quran, atau sehari sahaja 1 Quran, semalam 1 Quran, atau sehari semalam 3 kali Quran. Dia yang kata tak masuk akal. Macam-macam. Ada yang kata tak. Ini boleh mungkin terjadi, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Okay. Dan jikalau ada ia daripada orang yang salikin yang jalani dengan segala amal. Okey. Ni dah. Dan jika ada ia orang yang luas fikiran itu pada memahami di dalam makna Al-Quran, maka sungguhnya memadai di dalam sebulan itu sekali khatam. Kerana hajat ia kepada membanyakkan mengulang-ulangi dan memperiksa dan membicarakan akan makna Al-Quran. Contoh dia ahli tafsir. Dia perlu kepada tafsir. So, bila dia baca Al-Quran, dia bukan sekadar baca. Dia baca untuk istinbat hukum. Maka dia perlu kepada waktu yang lama. Satu ayat mungkin berjam-jam dia mengulangi, berfikir, merenungkan. Maka cukuplah dia khatam sebulan sekali. Sebulan sekali pun dah cukup. Maksud dia satu hari satu juz. Jadi ini contoh dia Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab tu Imam Al-Ghazali dia ada dalam kitab. Dia ada satu kitab nama dia Jawahirul Quran. So dia menerangkan bagaimana Al-Quran. Jadi itu satu-satunya kitab Al-Quran Imam Al-Ghazali. Yang khusus bahas Al-Quran. Tapi sebenarnya dia bukan kitab. Apa? Dia contoh dia. Bila berbicara tawakul, apa ayat dia bagi? Bila berbicara ni, jadi dia boleh istimbat satu ayat pada banyak makna. Pada macam-macam rahsia. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin bahagian adabi Hamalatul Quran ini, dia kata ada bahagian batin dia tu. Di mana melihat dan mengistimbat isyarat-isyarat di dalam Al-Quran. Yang orang lain tak nampak, tapi dia boleh nampak. Jadi dari sini kita tahu tafsir itu bukan hanya tafsir berriwayah, iaitu yang kita dapatkan daripada tafsiran para sahabat, Ibn Abbas dan lain-lain. Dia nama dia tafsir berriwayah. Kadang-kadang tafsir juga kita dapat berdirayah dengan analisa secara logik, secara analitik. Ini yang disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Tafsir Kabir dia. Yang dia tafsir Kabir. Tapi kadang-kadang juga ia didapatkan daripada isyari. Maksud dia selain daripada rasional dan ini, tapi dengan sesuatu dia boleh menemukan makna yang lain tanpa menghilangi makna yang zahir. Ini nama dia tafsir isyari. Dia ada syarat dia. Syarat dia jangan sampai ia meninggalkan yang zahir. Yang zahir tetap wajib. Wajib diamalkan dan tidak menolak. Cuma kadang-kadang dia ada fawaid isyari. Ini Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Ihya ni, Ihya Ulumuddin ni, bahagian Hamalatul Quran. Dan dia ada satu kitab nama dia Jawahirul Quran, di mana dia buktikan bagaimana diistinbat. Disebut, contoh kita berbicara tentang tawakal, ni ayat-ayat dia, ni. Dan peringkat-peringkat orang tersebut dalam memahami akidah pun disebutkan di dalam kitab tersebut. Dan adalah Nabi SAW menyuruh ia akan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa ia membaca Al-Quran di dalam 7 hari 1 kali khatam. Dan demikianlah beberapa sahabat Nabi SAW bahawa ia membaca Al-Quran di dalam tiap-tiap 1 Jumaat sekali khatam, seperti Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu memulai ia pada malam Jumaat dengan surah Al-Baqarah hingga kepada surah Al-Ma'idah. Dan pada malam Sabtu dengan surah Al-An'am hingga kepada surah Hud. Dan pada malam Ahad dengan surah Yusuf hingga kepada surah Maryam.
Dan pada malam Isnin dengan surah Taha hingga kepada surah Al-Qasas. Dan pada malam Selasa dengan surah Al-Ankabut hingga kepada surah Sa'ad. Dan pada malam Rabu dengan surah Az-Zumar hingga kepada surah Ar-Rahman. Dan menghatamkan ia akan bacaannya itu pada malam Khamis. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Dan setengah daripada adab membaca Al-Quran itu bahawa hendaklah ia dengan tartil. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu kita tartil. Kita dituntut untuk membacanya dengan tartil. Yakni nyata bacaannya pada tiap-tiap satu huruf Al-Quran itu. Jadi bukan baca dia jelas. Nyata, jelas. Walidzalika na'atat Ummu Salamah radhiyallahu anha qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atahu mufassaratan harfan. Iaitu artinya kerana yang demikian itu mensifatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha akan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ia mensifatkan akan bacaannya yang nyata pada satu-satu hurufnya itu. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di an aqra al-Baqarah wa ala Imran urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramatan. Artinya, demi Tuhanku, bahawa aku membaca akan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, padahal aku tartilkan dan aku fikirkan maknanya itu terlebih kasih kepadaku daripada aku membaca akan sekalian Al-Quran dengan cepat-cepat. Ini dia. Dan setengah daripada adab membaca Al-Quran itu sunat dengan menangis kerana sabda Nabi SAW. Jadi juga adab bila membaca Al-Quran itu menangis. Iaitu apa? Utlul Qur'ana wabaqu fa in lam tabaqu fatabakau. Rawahu Ibnu Majah Al-Iraqi. Iaitu Imam Ibnu Majah meriwayatkan seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi, Utlul Qur'ana wabaqu fa in lam tabaqu fatabakau. Artinya baca oleh kamu akan Al-Quran serta kamu menangis. Maka jika tiada kamu menangis, maka berbuat olehmu menangis. Maka berusaha buat macam nangis. Ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jadi, dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, idza qara'tumus sajadata subhana fala ta'jalu bisujudi hatta tabaku fa in lam tabki ainu ahadikum falyabki qalbuhu. Jadi artinya apabila membaca kamu akan ayat sajadah pada surah Subhana, iaitu surah Al-Isra ayat 109, maka jangan kamu segera sujud jangan kamu segera sujud hingga kamu menangis. Maka jika tiada menangis, maksud dia fala ta'jalu bisujud, jangan kamu terus nak sujud, tapi nangis, bagikan rasa nangis sujud. Lepas tu macam tu. Fa in lam tabki, maka jika tiada nangis mata seorang, maka kamu hendaklah tangis akan hati kamu. Jadi kalau tak nangis mata, maka hati itu kena menangis. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Biar hati itu menangis. Dan sabda Nabi SAW lagi, Inna hadzal Qur'ana nazala bihuznin fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Rawahu Abu Nuaim fi Hilyah. Yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Hilyah. Artinya bahawasanya Al-Quran ini turun ia dengan duka cita, maka apabila kamu baca akan dia,
maka kamu baca dengan duka cita. Inna hadzal Qur'an nazala bihusnin fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Bahawasanya Al-Quran ini turun ia dengan duka cita, maka apabila kamu baca akan dia, maka kamu baca dengan duka cita. Rasa, feeling dia kena ada feeling bila baca Al-Quran tu. Kita merasakan, baca dia punya inilah tadabbur tersebut. Ini hadiri wal hadra hafizakumullah. Tadabbur, merasai keagungan Al-Quran. Dan setengah daripada adab membaca Al-Quran itu bahawa hendaklah memeliharakan hak segala ayat itu. Jadi kalau adab baca Al-Quran, dia kenalah memeliharakan hak segala ayat tersebut. Maka apabila membaca ia akan ayat sejadah, maka sunat ia sujud. Dan demikian lagi sunat muakkadah. Sujud apabila ia mendengar bacaan orang lain jika orang yang membaca itu sujud. Dan sekurang-kurang sujud itu bahawa menaruhkan ia akan dahinya pada tempat sujud. Dan yang terakmal sempurna sujud itu bahawa hendaklah ia takbiratul ihram serta mengangkatkan kedua tangannya serta berniat. Kemudian maka sujud ia serta takbir. Kemudian maka bangkit ia dari sujud ia serta takbir. Kemudian maka ia memberi salam. Dan diisyaratkan sujud itu seperti segala syarat di dalam sembahyang yang tersebut dahulu kena ada wuduk dan lain-lain. Ini sujud sajadah. Ni mazhab Syafi'i macam ni, mazhab lain lainlah. Dan sunat ia di dalam sujud itu berdoa dengan barang yang sesuai dengan ayat sajadah. Maka apabila ia membaca akan firman Allah Ta'ala, Innama yu'minuna bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Surah Sajadah. Lalu dia baca, lalu dia sujud. Allahumma ja'alni minas sajidina liwajhikal musabbihina bihamdika wa a'udzu bika an akuna minal mustakbirina an amrika wa ala awliyaik. Artinya, wahai Tuhanku. Itu doa dia, iaitu jadikanlah atau jadikan olehmu akan daku daripada orang yang sujud bagi zatmu, mengucap tasbih dengan pujianmu, dan aku meminta peliharakan dengan dikau bahawa ada aku daripada orang yang mustakbirin. Jadi peliharakan aku untuk tidak menjadi orang yang mustakbirin, orang yang sombong. Itu maksud dia. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Dengan suruhmu atas awliyamu. Lalu dan apabila ia membaca akan ayat wa yakhiruna li adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Ini dalam surah Al-Isra. Maka doa yang dibaca, Allahumma ja'alni minal bakina ilaikal khashi'ina laka. Ini minal khashi'ina laka. Hadirinul hadra hafizakumullah. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada orang yang menangis kepadamu dan khusyuk bagimu. Dan demikian lagi dibaca pada segala ayat sujud itu akan doa yang munasabah bagi ayat itu. Dan sunat sujud di dalam Al-Quran itu pada 14 tempat. Jadi sunat sujud ada 14 tempat. Ini dipanggil dengan ayat sajadah, tuan-tuan dan puan. Pertama pada akhir surah Al-A'raf ayat 206 dan kesudahan ayatnya iaitu yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kedua pertengahan surah Ar-Ra'd ayat 15 dan akhir ayat itu wadhilaluhum bil ghuduwi wal athsal. Ketiga pada pertengahan surah An-Nahl ayat 50 dan akhir ayatnya ma yu'marun. Keempat pada akhir surah Al-Isra ayat 109 dan akhir ayatnya itu wa yaziduhum khushu'a. Kelima pada pertengahan surah Maryam ayat 58 dan akhir ayatnya itu kharru sujjadan wa bukiya.
Keenam, pada dalam permulaan surah Al-Hajj ayat 18 dan akhir ayatnya itu, innallaha yaf'alu ma yasha'. Ketujuh, pada akhir surah Al-Hajj ayat 77 dan akhir ayatnya itu, la'allakum tuflihun. Kedelapan, pada akhir surah Al-Furqan ayat 60 dan akhir ayatnya itu, wazadahum nufura. Kesembilan, pada hampir pertengahan surah An-Nahl ayat 26 dan akhir ayatnya itu, wa huwa rabbul arsyil azim. Kesepuluh, pada pertengahan surah Sajadah ayat 15 dan akhir ayatnya itu, wa hum la yastakbirun. Ke-11, pada pertengahan surah Hamim Sejadah ayat 38 dan dinamakan pula surah Fussilat, dan yang sah akhir ayatnya itu, wa hum la yasamun. Ke-12, pada akhir surah An-Najm ayat 62 dan akhir ayatnya itu, fasjudu lillahi wa'budu. Ke-13, pada akhir surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan yang sah akhir ayatnya itu, la yasjudun. Ke-11, ke-14, pada akhir surah Al-Alaq ayat 19 dinamakan surah Al-Iqra atau surah Iqra atau surah Qalam pula, dan akhir ayatnya wasjud waqtarib. Dan setengah daripada adab membaca Al-Quran itu bahawa sunat membaca pada permulaan bacaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Artinya, aku meminta peliharakan dengan Allah yang mendengar lagi mengetahui daripada syaitan yang kena rejam. Wahai Tuhanku, aku meminta peliharakan dengan dikau daripada waswas syaitan, dan aku meminta peliharakan dengan dikau, wahai Tuhanku, daripada bahawa ia hadir akan daku. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan sunat dimulai bacaannya itu dengan Fatihah dan surah An-Nas, dan sunat dibacanya pada ketika selesai daripada tiap-tiap surah Sadaqallahul Azim. Bila dah habis, maka dia baca Sadaqallahul Azim wa ballagha rasuluhu karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi, alhamdulillahi rabbil alamin wa astaghfirillah al-hayyal qayyum. Artinya, telah benar Allah Ta'ala yang maha besar dan telah menyampaikan Rasulnya yang mulia kepada kami, wahai Tuhanku. Beri olehmu manfaat akan kami dengan dia dan beri berkat bagi kami di dalamnya. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam, dan memohon ampun akan Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang memerintahkan hambanya. Dan sunat pada pertengahan bacaannya itu, apabila melalui akan ayat tasbih, mengucap ya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia kena disunatkan baca ini. Artinya, maha suci Allah Ta'ala dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah itu yang maha besar. Dan sunat apabila melalui akan ayat doa dan ayat istighfar, membaca doa dan mengucap istighfar. Dan sunat apabila melalui akan ayat yang ditakuti, mengucap a'udzubillah. Jadi kalau lalu kepada ayat yang kita takut, kita sebut a'udzubillah. Ini adab-adab zahir, adab-adab zahir bila kita membaca Al-Quran. Hadir wal hadir hafizakumullah. Dan dikatanya segala yang demikian itu dengan lidahnya atau dengan hatinya. Sama ada lidah atau dengan hatinya. Dan sunat pada ketika khatam Al-Quran itu dibaca doa yang dibaca oleh Nabi SAW pada ketika khataman Al-Quran. Jadi Nabi SAW ada doa ketika khatam Al-Quran, iaitu Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu limaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nusitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Artinya, wahai Tuhanku, beri olehmu rahmat akan daku dengan Al-Quran, dan jadikan olehmu akan dia bagiku imam yang aku ikut akan segala hukumnya,
Dan jadikan olehmu bagiku akan dia itu nur di dalam hatiku dan petunjuk dan rahmat bagiku. Wahai Tuhanku, ingatkan olehmu akan daku daripadanya itu barang yang dilupakan akan daku, dan ajari olehmu akan daku daripadanya barang yang aku jahil, dan beri olehmu rezeki akan daku membaca akan dia pada tiap-tiap malam dan pada tiap-tiap hari, dan jadikan olehmu akan Al-Quran itu dalil bagiku, wahai Tuhan sekalian alam. Itu adalah doa yang kita baca. InsyaAllah kita belakang Quran yang hari ini tu dah ada. Kita tinggal membaca tersebut bila khatam Al-Quran. Dan setengah daripada adab membaca Al-Quran itu bahawasanya seyogyanya dijaharkan bacaannya itu kuat. Iaitu sekurang-kurangnya didengar oleh dirinya sendiri. Dan jika tiada didengar oleh dirinya, nescaya tidak sah bacaannya. Kerana macam solat. Bila solat, Fatihah tu wajib dibaca. Ustaz, Zuhur macam mana? Bukan. Tak boleh. Dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kena macam tu. Pelan-pelan tapi dia dengar telinga. Ni dalam kitab mazhab Syafi'i, Al-Muqaddimah Hadramiyah, boleh baca. Buka Al-Muqaddimah Hadramiyah. Dia sebutkan dia kena baca sekira dia dengar. Ni hadirin wal hadirat, telinga dia dengar. Adapun yang terlebih daripada sekira-kira didengar oleh dirinya itu, maka iaitu terkadang sunat dan terkadang tiada sunat. Kalau kuat Bismillahirrahmanirrahim, contoh dia, ini ada yang sunat, ada yang tak sunat. Maka jika ia takut jadi riya atau membawa kepada was-was orang yang sembahyang, maka disirkan perlahan. Orang tengah solat kat masjid, Bismillah, tak boleh lah, kacau orang solat, tashwish solat, tak boleh, tashwish solat tak boleh. Hukum dia makruh. Kalau sampai membahayakan, boleh jadi haram. Ini ada dalam kitab. Dalam kitab mazhab Syafi'i itu dibahas tentang tashwish solat. Sekira-kira didengar oleh dirinya itu afdal. Dan jika tiada takut akan riya dan was-was kepada orang yang sembahyang, dia kat rumah sendiri atau dia kat masjid tapi tak ada orang, maka afdal dijaharkan sekira-kira didengar oleh orang lain. Dan dalil sunat dijaharkan itu iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ulama bahawasanya Nabi SAW mendengar beberapa jamaah daripada sahabat menjaharkan bacaannya di dalam sembahyang pada malam, maka membenarkan Rasulullah SAW akan mereka itu dan menetapkan ia akan dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza qama ahadukum minal laili yusalli falyajhar bi qira'atihi fa innal malaikata ummarad dari yastami'una ila qira'atihi wa yusalluna bi salatihi." Ruwiya nahwahu fi riwayat Abi Bakar Al-Bazzar. Fi riwayat Abi Bakar Al-Bazzar Al-Iraqi. Iaitu diriwayatkan semisalnya di dalam riwayat Abi Bakar Al-Bazzar oleh Takhrij Al-Iraqi. Artinya apabila berdiri seseorang kamu daripada malam padahal ia sembahyang, maka hendaklah dijaharkan bacaannya itu, maka dari kerana bahawa adalah malaikat dan isi rumah daripada jin dan lainnya, ia itu mendengar akan mereka itu kepada bacaannya dan sembahyang mereka itu serta sembahyangnya. Dan dalil yang menunjukkan afdal disirkan itu sabda Nabi SAW, "Fadlu qiraati sirri ala qiraatil alaniyah ka fadli sadaqati sirri ala sadaqatil alaniyah." Rawahu Abu Daud wa Tirmizi Al-Iraqi. Artinya kelebihan bacaan sir itu atas bacaan yang jahar itu iaitu seperti kelebihan sedekah sir atas sedekah jahar. Macam sedekah. Sedekah diam tu lebih banyak pahala dia daripada dia zahirkan yang dia bersedekah. Tapi hari ni tak boleh. Orang sedekah nak tahu. Terutama yang nak tunjuk dia banyak sedekah supaya orang pilih dia. Misalnya. Ni bahaya. Dia alaniah, nak tunjuk alaniah. So sebaiknya sedekah tu biar sir, tak ada orang tahu. Dan pada satu riwayat, yafdulu amalu sirri ala amalil ilaniyati 70 dha'fan. Rawahu Bukhari. Iaitu Baihaqi, rawahu Baihaqi. Artinya kelebihan amal yang sir itu atas amal yang jahar itu 70 ganda. Dan setengah daripada adab membaca Al-Quran itu sunat
dibaikkan bacaannya dengan dibaikkan suaranya. Dan berlagu sekira-kira tiada mengubahkan aturan Al-Quran kerana sabda Nabi SAW. Jadi yang sunat tu berlagu-lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan syarat tidak merusak. Tak merusak makna Al-Quran. Jadi bukan tak mat dibaca mat. Tak boleh lah. Rawahu Abu Dawud An-Nasai, iaitu zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Artinya perhiaskan olehmu akan Al-Quran dengan suara kamu. Dan lagi sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Rawahu Bukhari. Bukan daripada kami barang siapa tiada berlagu dengan membaca Al-Quran. Nah, itu yang disebut tentang, iaitu beberapa adab zahir daripada membaca Al-Quran. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada adab yang batin pula. Dan kita akan masuk kepada afdaliyah berzikir. InsyaAllah saya iktifakkan sekarang ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah jangan lupa kita baca Quran hari ini. Kita ingat sentiasa perlu berzikir, beramal dan istiqamah dalam ibadah dan iman kita. Saya iktifakkan sekadar ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.